Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga pendidik dan warga maya sekalian. Saya Khaitri, anak perempuan Goindraju merupakan siswa guru IPG Kampus Sultan Abdul Halim akan membentangkan pembelajaran sejarah iaitu buku skrap sejarah yang telah saya hasilkan. Jadi, cikgu-cikgu di alam maya jangan risau ya, sebab kit pembelajaran yang saya hasilkan ini merangkumi ketiga-tiga subtopik bagi tajuk tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, jom kita explore apa yang ada dalam buku skrap ini. Baiklah, buku saya terbahagi kepada 6 bahagian. Yang pertama, papan ganjaran. Yang kedua, subtopik 1 iaitu mengenai struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, kita masuk pula subtopik kedua iaitu mengenai kenali tokoh terbilang. Yang keempat, subtopik ketiga iaitu mengenai peranan tokoh terbilang. Yang kelima, aktiviti, latihan dan permainan. Dan akhirnya, maklum balas murid. Pertama sekali, ruang papan ganjaran yang disediakan ini adalah sebagai satu langkah meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap sesi PDP bagi tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, jom kita tengok cara penggunaannya. Guru boleh menulis nama pelajar yang berjaya melakukan perilaku yang diinginkan seperti menjawab soalan dengan betul, menunjukkan penglibatan aktif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam segi pads yang disediakan ini. Seterusnya, guru perlu menggantungkan nama pelajar yang ditulis pada ruang papan ganjaran yang disediakan. Murid yang mempunyai segi pads yang banyak pada ruang papan ganjaran akan diberikan hadiah. Dengan cara ini, guru-guru dapat mendorong perilaku positif murid serta dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid semasa PDP sejarah. Seterusnya, kita beralih pula kepada subtopik kita yang pertama iaitu mengenai struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Guru boleh menggunakan buku skrap sejarah ini sebagai bahan pengajaran bagi pengajaran subtopik struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kalau kita lihat di sini, saya telah sediakan piramid struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dan terdapat info-info kecil yang telah disediakan untuk panduan guru dan murid. Guru juga boleh memaparkan video dengan mengimbas QR code yang disediakan untuk memberikan gambaran jelas berkaitan topik yang diajarkan. Guru juga boleh meminta murid untuk menyempurnakan piramid struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dengan puzzle yang telah disediakan.
Kemudian kita belajar pula subtopik kita yang kedua iaitu kenali tokoh terbilang. Guru boleh menggunakan buku skrap sejarah ini untuk menerangkan maksud tokoh terbilang, ciri-ciri tokoh terbilang dan contoh-contoh tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Guru boleh memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka buku skrap dan menanyakan soalan kepada pelajar berdasarkan kandungan buku skrap. Murid juga diberi peluang untuk meneroka gambar-gambar dan bubble map yang telah disediakan. Guru juga boleh mengadakan aktiviti kumpulan di mana setiap kumpulan menghasilkan peta item bagi ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka seperti dalam buku skrap ini. Hasil kerja murid akan dikepilkan bersama buku skrap ini untuk mewujudkan guru dan murid. Selain itu, kita belajar pula subtopik kita yang terakhir iaitu peranan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Guru boleh menggunakan buku skrap sejarah ini untuk menerangkan peranan tokoh terbilang seperti peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana. Guru juga boleh memaparkan video dengan mengimbas QR code yang telah disediakan untuk memberikan gambaran jelas berkaitan topik yang diajarkan. Guru juga boleh mengadakan sesi soal jawab bersama murid berdasarkan buku skrap yang telah disediakan. Bukan itu sahaja, terdapat aktiviti latihan dan permainan telah disediakan untuk menilai tahap pemahaman murid terhadap topik yang telah diajarkan. Guru boleh menyuruh murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan dalam buku skrap secara lisan. Guru juga boleh memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menulis jawapan bagi soalan yang disediakan dalam buku skrap. Guru juga boleh mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan dengan cara murid akan berbincang dengan kumpulan masing-masing untuk mencari jawapan bagi soalan dalam buku skrap. Bukan itu sahaja, guru juga boleh meminta murid untuk menyelesaikan word puzzle yang telah disediakan dalam aplikasi Wordwall dengan mengimbas QR code yang telah disediakan dalam buku skrap sejarah ini. Akhir sekali, papan maklum balas murid yang disediakan adalah untuk memberi peluang kepada murid untuk menilai buku skrap sejarah dengan menggantungkan emoji-emoji positif atau negatif pada ruang maklum balas dalam buku skrap ini. Justeru itu, murid juga boleh menggantungkan emoji-emoji yang disediakan di akhir sesi PDP sejarah untuk menggambarkan tahap pemahaman mereka terhadap topik yang diajarkan, sama ada cemerlang, sederhana ataupun lemah. Dengan cara ini, guru dapat menyesuaikan kaedah atau strategi pengajaran mengikut minat murid berdasarkan maklum balas murid. Don't forget to like, comment and share this video. Thank you. Bye-bye. Jumpa lagi.